Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, berjumpa kita sekali lagi, alhamdulillah, setelah Aidilfitri, dan kali ini kita bataskan perjumpaan kita hanya pada hari Selasa dan juga hari Khamis dan malam selepas Isyak, pukul 9 malam, ya, insya-Allah. Dan kita telah pun melalui 20 hadis daripada himpunan hadis yang dilaksanakan oleh Al-Allamah Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan kita insya-Allah akan sambung ke hadis yang ke 21, ya, hadis yang ke-21 insya-Allah pada malam ini. Dan saya mengucapkan kullu amin wa antum bi khair. Sepanjang tahun mudah-mudahan kita semua, anda semua di dalam khair, kebaikan. Kullu am wa antum bi khair. InsyaAllah kita akan lihat hadis yang ke-21 pada malam ini, hadis yang ke-21. Cuba kita lihat hadisnya. An Abi Amrin wa qila Abi Amrah Sufyan ibnu Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak qala qul amantu billah thumma istaqim. Daripada Sayyidina Abu Amrin ataupun Abu Amrah, namanya ialah Sayyidina Sufyan ibnu Abdullah radhiyallahu anhu. Ya, perkataan Sayyiduna ini kalau bahasa kita ialah yang mulia lah, ya. Kita sahabat-sahabat Nabi ini kita gelar mereka sebagai Sayyiduna, sebagai orang-orang yang mulia, ya. Yang mulia itu Sayyiduna, yang dipertuan, ataupun kalau kita kata wahai tuan, ya, wahai tuan. Qala qultu, ia berkata bahawa aku ada berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul li fil Islam, nyatakan kepada aku dalam urusan agama ini, ya, dalam urusan Islam ini, satu perkataan, qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak, yang nantinya kalau engkau jawab permintaanku ya Rasulullah, aku tidak perlu bertanya lagi kepada selain engkau. Maknanya jawapan yang padat, yang jitu, yang memuaskan, ya, yang disebut sebagai jawami'il kalim, ya, kata-kata yang komprehensif, yang padat, yang menyebabkan tidak lagi perlu, ya, bertanya kepada yang lain. Qala, lalu apa respon Nabi? Ya, qala, berkata Nabi, qul amantu billah. Nabi bagi suatu kata yang pendek, qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah, ya, ikrarkanlah, amantu billah, berimanlah kamu dengan Allah, ya, dengan segala arahannya dan segala tuntutannya. Thumma istaqim, kemudian istiqamahlah, tetaplah di atas jalan yang lurus, percakapanmu, perbuatanmu, dan juga niatmu dalam soal ibadah, dalam soal tauhid, dalam soal muamalah, dalam soal jinayah, dalam apa juga bidang, ya, dalam kehidupan. Tetaplah dengan pendirian
di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat daripada hadis ini, bermula kita dengan sahabat yang bernama Sufyan ibnu Abdullah. Kita berkenalan dengan sahabat Nabi. Sebab apa? Sahabat Nabi ni Nabi sifatkan sebagai bintang-bintang di langit. Ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku bagaikan bintang-bintang yang di langit, ya. Dengan mana jua di antara mereka kamu jadikan panduan, kamu akan dapat petunjuk di dalam kehidupan. Jadi Sufyan ibnu Abdullah ini asalnya tentulah sebelum masuk Islam, ya, duduk di Taif, dan dia daripada Bani Saqif ataupun daripada Bani Saqif, daripada Saqafi, ya, daripada Bani Saqif, iaitu Saqafi. Dan Bani Saqif ini memang terkenal memusuhi Islam. Kalau kita baca sejarah peperangan Hunain, peperangan Hunain ini tahun yang ke-9, tahun yang ke-8 Hijrah, ya, selepas pembukaan kota Mekah tahun bulan Ramadan tahun yang ke-8, bulan Syawal peperangan Hunain di hala ke Taif, ya, hala ke Taif. Dan Bani Saqif ini daripada Taif memang kuat menentang Islam. Jadi Sufyan ibnu Abdullah ni daripada Bani Saqif, di antara penyair ataupun penyajak lah, kalau bahasa kita penyajak lah, penentang Islam dengan menggunakan seni sajaknya, ya, menggunakan kita kata seni untuk menentang, ya, Islam. Dan Nabi dalam berdepan dengan cabaran seni itu, Nabi menggunakan juga penyajak-penyajak seperti kita ada Hassan ibnu Thabit misalnya, ya. Nabi gunakan Hassan untuk menjawab sajak-sajak menghina Islam, menghina Rasul. Jadi qum ya Hassan, ya, maknanya bangun wahai Hassan, jawab sajak-sajak mereka yang menghina Islam. Jadi Sufyan ibnu Abdullah adalah musuh Islam, dan dia menggunakan seni untuk menentang Islam. Sajak digunakan untuk menentang Islam bagi membusukkan ataupun untuk menjejaskan kemurnian Islam dan Rasulullah dengan seni-seni. Jadi memang Nabi yang sifatnya responsif dengan cabaran semasa, Nabi gunakan seni juga. Di antara penyajak Nabi namanya Hassan ibnu Thabit. Qum ya Hassan, ya, bangun wahai Hassan, maknanya jawab sajak-sajak mereka. Jadi begitulah maknanya kita kata bahawa bagaimana Islam itu sifatnya akan berinteraksi dengan cabaran semasa. Kita tidak boleh masih lagi menggunakan pendekatan yang sama, sedangkan sudah ada perubahan-perubahan berlaku. Maka dengan sebab itulah memahami perubahan semasa itu adalah sebahagian daripada tuntutan perjuangan. Ya, memahami cabaran semasa itu adalah sebahagian daripada tuntutan dalam perjuangan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi akhirnya alhamdulillah, Sayyidina Sufyan ini akhirnya dia masuk Islam, ya, dia masuk Islam, dan kemudiannya berpindah ke Madinah, agak lewat berpindah ke Madinah di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab menjadi khalifah, barulah dia pindah ke Madinah. Dan Sayyidina Umar pernah menghantar Sayyidina Sufyan ibn Abdullah semula ke Taif untuk mengutip zakat. Sebab zakat ni sebenarnya kena ada enforcement, ya. Maksudnya dia kena ada penguatkuasaan. Zakat ini adalah kewajipan yang mesti ada enforcement daripada kerajaan. Maka dengan sebab itulah Al-Quran sebut khudh min amwalihim, maknanya ambillah daripada harta-harta mereka, ya, sadaqatan tutahhiruhum
maknanya sedekah wajib iaitu zakat bagi membersihkan harta-harta mereka. Jadi selain daripada adanya education, kita juga kena ada enforcement dalam soal zakat ini, ya. Jadi dengan sebab itulah maka Saidina Umar menghantar orang yang layak, iaitu orang tempatan. Saidina Sufyan adalah orang Taif, lalu dihantar ke Taif semula untuk mengutip zakat daripada orang Taif. Dan dikatakan bahawa beliau ini wafat di Madinah, dan punca sakitnya itu, ya, maknanya ialah ketika mana beliau mengerjakan haji. Maka apabila nak tahallul awal, ketika bercukur di tahallul awal, maka di Mina itu pencukur itu tercukur ketuit pun boleh, ketuat pun boleh. Dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab disebut sebagai sa'lul. Ya, sa'lul itu ialah ketuit yang ada di atas ini. Jadi cukur punya cukur, udahlah tercukur ketuit ataupun ketuat. Jadi menyebabkan darah tak berhenti-henti. Ya, darah tak berhenti-henti. Jadi luka itu berlanjutan sampailah beliau pulang ke Madinah, dan akhirnya, ya, dengan takdir Allah, akhirnya beliau wafat, ya, dengan luka daripada ketuit itu tadi. Dan Saidina Umar menyembahyangkan Saidina Sufyan ibnu Abdullah. Dan dalam ilmu hadis riwayah dikatakan bahawa Saidina Sufyan ibnu Abdullah ini meriwayatkan 5 hadis, ya, daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ialah hadis yang penting ini, ya, hadis yang penting ini, iaitu yang ada di hadapan kita, hadis yang ke-21 ini. Kalau kita lihat bagaimana Saidina Sufyan berbahasa dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, "Ya Rasulullah." Ya, para sahabat selalu dengan Nabi ni tak pernahlah mereka memanggil Nabi dengan nama. Bahkan tak panggil Nabi dengan Ya Abul Qasim. Para sahabat tidak panggil Nabi dengan Ya Abul Qasim. Walaupun orang-orang Yahudi suka panggil Nabi dengan gelaran wahai bapa si Qasim, sebab anak Nabi itu namanya Qasim. Lalu adat orang Arab memanggil seseorang itu mengikut disandarkan kepada dia punya zuriat, ya, Abu Hafsin, ayah kepada Hafsah Saidina Umar, ya. Kita lihat bagaimana Rasulullah sebenarnya Abul Qasim, tapi para sahabat tak panggil Abul Qasim. Para sahabat semuanya, bahkan isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, semua isteri Nabi panggil Nabi dengan Ya Rasulullah, tak panggil dengan Ya Abul Qasim. Jadi di sini penghormatan, di mana dalam Islam ini maknanya menghormati seorang mengikut bahasa yang selayaknya. Likulli maqam maqal, ya, likulli maqam maqal, maknanya bagi setiap kedudukan itu ada bahasanya. Likulli maqam, kedudukan, maqal, ada bahasanya. Bagi setiap kedudukan itu ada bahasanya. Dengan sebab itulah kita, orang bergelar Datuk Seri, orang bergelar Tan Sri, Puan Sri, ya, Datin dan sebagainya, itu kita guna bahasa itu kerana begitulah ajaran agama kita. Ajaran agama kita menyuruh berbahasa, ya, dengan seseorang itu selayak dengan kedudukannya, selayak dengan kedudukannya. Jadi di sinilah kita dapati bahawa ada budaya di sebahagian tempat meletakkan ranking, ya, meletakkan ranking adik-beradik itu dengan gelaran-gelaran, ya, dengan gelaran-gelaran tertentu, menggambarkan apa, ya, menggambarkan penghormatan. Alung, anga, ya, ada acik, ada alang, ada uda, ya, ada anjang, ada utih. Ini gelaran-gelaran ini kita sebut ranking and file, ya, ranking and file ini dengan sendirinya kita dapat tahu dalam family
dia nombor berapa. Dengan sendirinya kita dapat tahu dalam family dia nombor berapa berdasarkan gelaran itu. Utih nombor berapa, anjang nombor berapa, alang nombor berapa, uda nombor berapa. Jadi sebenarnya kalau sekadar memanggil adik-beradik kita dengan namanya, itu sudah kurang beradab kita, ya, sudah kurang beradab. Begitulah juga suami isteri harus memanggilnya dengan gelaran yang menggambarkan maknanya penghormatan, ya. Jadi para sahabat memanggil Nabi itu dengan ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah. Jadi menggunakan bahasa yang selayaknya kepada orang yang selayaknya, likulli maqamin maqal. Lalu apa permohonan Sufyan ibnu Abdullah? Oleh kerana dia masih lagi maknanya kita kata berjauhan daripada Nabi. Sesekali dia datang ke Madinah, sesekali dia datang ke Mekah berjumpa dengan baginda, ya. Lalu dia nak minta tips daripada Nabi. Qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Katakanlah ya Rasulullah, nyatakanlah ya Rasulullah, ataupun pesankanlah ya Rasulullah dalam soal agama ini yang tepat, padat, jitu, la as'alu anhu ahadan ghairak, yang selepas ini aku tak perlu lagi bertanya kepada seseorang pun selain daripada engkau. Maknanya khairul kalam ma qalla wa dalla, kata Sayyidina Ali, ya, kata Sayyidina Ali, sebaik-baik percakapan ialah ma qalla wa dalla, sebaik-baik percakapan ialah padat dan memberikan petunjuk yang jelas. Ma qalla wa dalla, qalla tu qalil, dalla tu dalil. Ma qalla, ya, wa dalla, ya, khairul kalam ma qalla wa dalla, sebaik-baik percakapan ialah sedikit tetapi ianya memberikan petunjuk yang sempurna, ya, petunjuk yang sempurna. Jadi itu kata Sayyidina Ali, khairul kalam ma qalla wa dalla, sebaik-baik perkataan ialah apa yang qalla, sedikit, tidaklah banyak menjemukan, terlalu lebar, ya, terlalu panjang, walaupun sedikit, tapi dalla, memberikan petunjuk ataupun memberikan kefahaman yang jelas. Dalil, dalla tu daripada dalil, memberikan petunjuk yang cukup terang dan nyata. Ialah macam kita lah kadang-kadang dihubungi oleh delivery, ya tak? Deliverer yang cuba nak hantar barang ke rumah kita. Kita kena bagi perkataan yang padat, petunjuk yang padat, yang tepat, tidak berjela-jela sampai hilang arah. Jadi di situlah kita kata Sayyidina Ali menyatakan sebaik-baik kalam ialah kalam yang pendek lagi memberikan penjelasan, ya, maqalla wa dalla. Jadi di sini hasrat Sufyan ibnu Abdullah, barangkali jarang nak berjumpa dengan Nabi, ya. Nabi di Madinah, dia masih lagi di Taif, kemudian baru dia datang ke Madinah. Jadi sesekali berjumpa dengan Nabi tu dia nak kata-kata yang padat, yang jitu, maqalla wa dalla. Jadi dia kata qul li fil Islam qawlan la as'alu ahadan ghairak, qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Katakanlah perkataan ataupun penjelasan tentang Islam ini yang tepat, padat, satu perkataan yang la as'alu anhu ahadan ghairak, yang saya tak perlu lagi banyak bertanya ataupun bertanya kepada selain engkau selepas itu. Jadi di sini kita dapat panduan jugalah dalam kita punya, maknanya kita punya pengucapan awam ke, dalam kita berhubung sesama kita ke, ambil pendekatan kata-kata yang padat, yang jelas, yang nyata, tidak maknanya kita kata menyulitkan, ya, tidak menyulitkan dan memeningkan dan menjemukan, ya. Jadi katanya di sini, katakanlah kepada aku ya Rasulullah fil Islam ini, dalam agama Islam ini, ya, dalam agama Islam ini ada aspek akidah, ada aspek syariah, ada aspek akhlak, ya, itu Islam. Ya, dalam Islam itu ada aspek akidah, syariah dan akhlak. Qaulan, satu perkataan yang
tidak perlu lagi aku bertanya selain engkau, ya, la as'alu anhu ahadan ghairaka. Jadi Nabi responsif. Sifat Nabi ini responsif. Walaupun mungkin kalaulah diambil pendekatan bahawa banyak sangatlah permintaan sahabat-sahabat ni dengan segala kerencamannya, ya, macam-macam, tapi Nabi tidak mengecewakan. Nabi melayan kerana sahabat-sahabat ni macam-macam, ya. Bahkan Nabi melayan kerana orang-orang Arab Badawi dengan caranya. Orang Arab Badawi ni dia cakap tak boleh nak fine tuning, dari jauh lagi dah tegur Nabi, ya. Nabi pun jawab teguran itu dari jauh juga, ya, supaya mengembirakan. Mengembirakan. Jadi responsif, ya. Nabi itu sifatnya responsif. Dari jauh lagi Badawi itu sudah mula memberi salam, Nabi pun jawab dari jauh juga. Dari jauh juga. Dari jauh lagi sudah bersuara, dari jauh lagi sudah bersuara, Nabi pun bersuara dari jauh juga. Begitulah Nabi responsif dengan para sahabatnya, tak kiralah daripada Badawi ataupun Hadari, ya. Dia ada Arab Badawi yang berpindah randah, dan dia ada Arab Hadari yang duduk setempat, yang ada maknanya kita kata kemajuan, yang sudah ada sistem peraturan, itu dipanggil Hadari, itu dipanggil sebagai Hadari. Tapi yang berpindah randah, yang nomadik itu dipanggil sebagai Badawi, ya, sebagai Badawi. Jadi Nabi respon, ya. Nabi kata bahawa qul amantu billah, katakanlah, isytiharkanlah, amantu billah, aku beriman, ya, amantu billah, aku beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya pasakkan kepercayaan di dalam hati, ya, keimanan, kepercayaan. Sebab agama ini tidak semata-mata perlakuan ibadah yang suci, yang sunyi daripada kepercayaan, keimanan. Ya, kita menghadapi situasi di mana kadang-kadang ada perlakuan agama tapi tidak dipasak ke dalam hati seseorang. Ya, saya nak sebut macam mana, tuan-tuan, puan-puan, contoh ginilah. Ada di kalangan kita kata sebahagian mereka yang menutup aurat ketika solat je, dia menutup aurat, habis solat dia tidak menutup aurat, ya. Jadi ini menggambarkan bahawa perlakuan itu tidak datang daripada keimanan. Sebab kalau ia datang daripada keimanan, menutup aurat ini bukan hanya di dalam sembahyang. Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak terbatas pada ruang masa ataupun ruang keadaan ataupun tempat. Jadi bukan hanya bila masuk sekolah pakai tudung, keluar saja pagar sekolah buka balik tudung, ya. Jadi keadaan ini menggambarkan bahawa perlakuan tadi memakai tudung itu bukan datangnya daripada keimanan, ya, tetapi oleh kerana suasana sahaja. Jadi kita tidak mahu begitu. Mestilah ada pasakkan kepercayaan, keimanan kita. Ma waqara fi qalbi, sesuatu yang tersemat, terhunjam di dalam hati. Kepercayaan kita bahawa Allah melihat kita di mana juga. Kita dah baca hadisnya, ittaqillaha haitsu ma kunt, bertakwalah kamu kepada Allah di mana juga kamu berada, ya, tak kira masa, tak kira tempat, ya, tak kira suasana. Jadi tips Nabi yang pertama yang melibatkan soal hati, qul amantu billah, katakanlah, ya, maknanya isytiharkan, ikrarkan apa yang ada di dalam hati. Apa dia? Amantu billah, ya, aku telah beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun keimanan ini sebenarnya di dalam hati, ya, ma waqara fi qalbi, tetapi dia mesti diikrarkan, ya, wa iqrar bil lisan, dia mesti diikrarkan dengan lisan. Sebab apa? Kita dah baca dah sebelum ini, dia memberikan implikasinya apa?
kita akan bergaul dengan seseorang yang telah mengisytiharkan keimanannya itu dengan pergaulan yang islami, pergaulan yang menurut Islam. Dia pula mestilah patuh syariah. Bila mana sudah mengisytiharkan dirinya begitu, sudah beriman, maka dia mestilah syariah compliance. Jadi maknanya kita kata bahawa kalau dia tidak isytiharkan keimanan itu, bagaimana kita nak buat Islamic social order? Bagaimana kita nak mengenakan hukum Islam terhadap seseorang kalau dia tidak isytiharkan? Sebab itu mengisytiharkan keimanan itu yang ada di dalam hati itu mesti ada syahadah, mesti ada syahadah persaksian. Tsumastaqim. Ini tips Nabi yang pendek. Setelah kamu hunjamkan dalam hatimu keimanan, kamu isytiharkan, qul itu say, katakanlah. Maknanya apa yang ada dalam hati mesti diikrarkan. Tsumastaqim, kemudian buktikan dengan istiqamah, tetap pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menyeleweng daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini melibatkan perilaku, melibatkan maknanya anggota. Kalau dalam Islam itu ada soal muamalah, soal akhlak, soal ibadah, maka istiqamahlah dalam muamalah kamu, dalam akhlak kamu, dalam ibadah kamu, dalam tauhid kamu. Istiqamahlah, tetaplah di dalam tauhid wahdaniyatullah, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lagi menyeru-nyeru yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab segala seruan itu adalah milik Allah. Jangan pula menyeru-nyeru yang lain macam dahulu. Dulu tu ada kita menyeru yang lain daripada Allah, seruan-seruan yang boleh menjatuhkan kita ke dalam syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mesti istiqamah di dalam tauhid kita, di dalam wahdaniyah kita. Jangan kita memanggil-manggil yang lain yang tidak dibenarkan oleh syarak. Menyeru-nyeru yang lain yang tidak dibenarkan oleh syarak. Istiqamah di dalam akhlak kita, di mana akhlak ini bukan terbatas kepada situasi keadaan seperti moral. Kalau moral dia terbatas dan dia boleh berubah-ubah, tapi akhlak dia tidak akan berubah sampai bila-bila. Akhlak akan tetap, sebab akhlak ini ada akhlak dengan Allah, ada akhlak dengan malaikat, ada akhlak bahkan dengan jin sekalipun ada akhlak. Kita tidak dibenarkan misalnya kita kata melepaskan qada hajat kita di dalam air misalnya, sebab kamu menyakiti saudara kamu daripada jin, kata Nabi, tak? Nabi melarang demikian. Jadi akhlak kita kepada binatang, akhlak kita kepada tumbuh-tumbuhan, alam persekitaran, semua itu besar skop akhlak. Jadi mesti istiqamah dengan akhlak itu. Istiqamah dalam muamalah, dalam soal kita hablum minallah kita dan hablum minan nas kita. Istiqamah kita dalam hablum minan nas, hubungan kita dengan, terutama dengan ibu bapa kita, terutama dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, hubungan kita dengan masyarakat, dengan jiran, dengan tetamu dan sebagainya. Itu mesti. Nabi pernah satu ketika membuat dua garisan tegak lurus. Lalu Nabi kata, wa anna hadza sirati mustaqima. Kemudian Nabi buat jalan di kiri kanan. Nabi buat di kiri kanan. Ada jalan yang menyimpang di kiri kanan. Jadi Nabi kata, Nabi baca ayat wa anna hadza sirati mustaqima. Tak silap ayat ni dalam suratul Ahzab. Nabi kata, katakanlah inilah jalanku yang lurus. Fattabi'u, ikutlah jalan yang lurus ini. Wa anna hadza sirati mustaqima. Mustaqim dengan makna istiqamah, jalan yang lurus. Ikutlah jalan yang lurus ini. Wala tattabi'us subula, jangan ikut jalan-jalan yang menyimpang yang ada di kiri kanan. Jadi Nabi kreatif di dalam memberikan pengajaran, menggunakan walaupun simple lah zaman itu, simplicity yang ada zaman itu, Nabi gunakan
sepotong kayu dan Nabi lukis di atas pasir. Masa itu tak ada whiteboard, ya tak? Masa itu tidaklah kita ada pendekatan grafik seperti sekarang. Jadi maknanya Nabi gunakan simplicity yang ada itu untuk melukis dua garisan yang menegak. Lalu Nabi kata, inilah jalanku yang lurus, ikutlah jalan ini. Dan kemudian Nabi pun gariskan di tepi, simpang-simpang di kiri kanan, jangan ikut yang ini, yang di kiri kanan. Fatafarraqa bikum an sabilih, nescaya kamu akan berpecah daripada jalan itu, jalan yang istiqamah itu. Jadi maknanya yang dikatakan mustaqim ini ialah jangan terpengaruh dengan seruan-seruan di kiri kanan jalan. Istiqamahlah kita menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, di sinilah kita kata bahawa bagaimana tuntutan istiqamah adalah merupakan tuntutan agama kita. Agama kita tidak mahu penganutnya flip-flop, tidak tetap pendirian. Ialah ada orang kadang-kadang disebut kita biarlah pragmatis, biarlah kita pragmatis. Sebenarnya pragmatis itu mesti juga dibahaskan lagi. Kalau sampai ke peringkat pragmatis itu sampai hilang prinsip, yang itu maknanya kita kata yang itu kita tak boleh terimalah. Kalau sekadar kita bincang soal uslub ataupun method yang boleh berubah, itu tidak ada halangan, sebab itu ikut mengikut suasana. Tetapi prinsip adalah benda yang tetap. Soal tauhid, soal akidah adalah perkara yang tetap, soal syariah, soal akhlak adalah perkara yang tetap. Jadi kita kata bahawa ada benda yang boleh berubah, yang kita boleh ikut suasana, tapi ada benda yang kita kena istiqamah pada jalan Allah Subhanahu wa taala, supaya akhirnya kita tidak akan tersasar. Dalam konteks inilah makanya kita kata bahawa kita menyeru diri kita dan menyeru orang lain untuk maknanya jalan Allah Subhanahu wa taala. Ad'u ila Allah ala basirah, maknanya aku mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Nabi berkata qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Nabi pernah berkata, katakanlah ini jalanku, aku mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengajak manusia kepada jalan Allah ini bermaksud bahawa jangan mengajak manusia kepada peribadi kita, jangan mengajak manusia kepada kepentingan-kepentingan duniawi, mengajak manusia itu kepada Allah, mengajak seluruh tindakan-tindakan kita itu supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hakikatnya di hujung daripada kehidupan kita ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini adalah milik Allah dan kepada Allah lah kita akan kembali semula. Hadirin hadirat sekalian, itulah sedikit sebanyak maknanya perbahasan kita pada malam ini, insya-Allah hadis yang panjang ini, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang mengikuti pengajian ini semula, dan insya-Allah kita akan teruskan pada hari Khamis akan datang, Khamis yang dekat ni lah, Khamis malam Jumaat pada pukul 9, insya-Allah. Seperti biasa, mana yang baik daripada Allah, setiap ada salah saya mohon maaf daripada tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la matruda wa la mahruma. Allahumma ja'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.